Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Shadaqallahul azim. Para penonton yang saya muliakan di mana juga Anda berada, sama ada di Sabah, sama ada di Sarawak, di Brunei, di Singapura, di selatan Thailand, di Indonesia dan juga di semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Kita mengucapkan selamat menonton dan harap tuan-tuan harap sangat sebagai salah satu daripada berdakwah, aktiviti dakwah, tindakan berdakwah, salah satu daripada token gesture kita berdakwah, mendakwahkan agama Allah. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan buat simple, sangat mudah. Apa dia? Tekan saja button like and share, like and share, like and share, like and share. Seramai mungkin kepada saudara-saudara mara, tuan-tuan, untuk mengikuti malam ni. Malam ni kita punya banner perbincangan kita, slot kita bertajuk Malu Bertanya Sesat Jalan. Malu bertanya sesat jalan. Ada pepatah Melayu dia, tuan-tuan. Pepatah Melayu berkata malu bertanya sesat jalan. Jadi kalau kita ambil perkataan ini, peribahasa ini diletakkan kepada satu yang paling fundamental dalam hidup kita, namanya agama, namanya Islam. Malu kita bertanya, malu mendapatkan ilmu, malu mencari ilmu, malu duduk dalam majlis ilmu, maka sesatlah. Maka apa yang ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu, malam tadi tuan-tuan dan puan, 2-3 kali disebutkan oleh Dr. Izwan malam tadi. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal seperti pokok tanpa buah. Artinya, kalau saya dan tuan-tuan para penonton mengamalkan apa saja ibadah ini tanpa ilmu, tanpa platform ilmu, tanpa paksi ilmu, tanpa dasar ilmu, maka tuan-tuan dan puan khawatir sangat kita bahawa ibadah kita itu tak tepat, ibadah kita tak betul. Maka dengan itu kemungkinan besar tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, malam ni insya-Allah kita membincangkan atas banner malu bertanya sesat jalan. Malu bertanya sesat jalan. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, siapa yang kita punya konsultan, tuan-tuan, pakar runding kita untuk menjawab soalan-soalan itu dan juga membincangkan perkara ini ialah Al-Fadhil Ustaz Aqib Abdullah. Al-Fadhil Ustaz Aqib Abdullah, tuan-tuan dan puan, pelajar lulusan daripada Universiti Al-Azhar di Mesir. Kemudian tuan-tuan balik ke Malaysia, berkhidmat di beberapa jabatan yang kebanyakannya berkaitan dengan agama, dan sekarang di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menjadi salah seorang imam di masjid yang terkemuka. Bagi saya masjid yang terindah, arkitektur yang sangat menarik, tuan-tuan dan puan, iaitu Masjid Wilayah Persekutuan di Jalan Duta, di Masjid Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah. Saudara-saudara, dan pada masa yang sama, selain daripada Ustaz ni bergerak mendakwahkan agama Allah daripada masjid ke masjid, surau ke surau, di merata tempat di Malaysia ini, beliau juga tuan-tuan adalah pemuka-pemuka yang berada di front line, yang berada di hadapan untuk membantu rakyat Palestin, yang berada di bumi Palestin, yang sudah dihalau dan mereka merupakan menjadi orang-orang yang sudah meninggalkan tanah air, tak tahu apa nak buat. 5 tahun lagi tak tahu apa nak buat, 10 tahun lagi tak tahu apa nak buat, ada anak tak tahu apa nak buat, tak tahu nak hidup macam mana. Mereka berada di Jordan, mereka ada di Syria, mereka ada di Lebanon, mereka ada di mana-mana, termasuk juga di Malaysia ini barangkali tuan-tuan dan puan. Jadi inilah yang sedang diusahakan oleh Ustaz Aqib Abdullah bersama dengan Aman Palestin untuk mendapatkan bantuan, sokongan, sumbangan untuk membantu teman-teman di Palestin, terutama bila mereka menghadapi Gaza, mereka menghadapi satu keadaan yang paling serius sekali. 11 hari mereka berperang dengan rejim Israel, Yahudi Israel itu baru-baru ini, insya-Allah. Jadi sekali lagi tuan-tuan dan puan,
Siaran ini yang dibawa oleh Yayasan Sabah ini musim yang kedua. Musim yang pertama sudah berlalu. Musim yang kedua ataupun season, the second season, tuan-tuan dan puan. Season yang pertama 1 tahun 4 bulan sudah pun berlalu, dan alhamdulillah ini adalah season yang kedua. Selepas ini tuan-tuan adalah season yang ketiga selepas ini. Alhamdulillah. Kita akan bersiaran tuan-tuan, kita akan bersiaran 1 minggu 5 kali bersiaran. Hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Kita tidak bersiaran, berehat, kru berehat, penceramah berehat, tuan-tuan, pada hari Isnin dan hari Selasa. Setiap kali kita bersiaran, setiap hari bersiaran, pagi pukul 7 pagi dan malam pukul 9.15. Malam ini tuan-tuan dan puan, malam yang kelima ni, malam yang kelima kita bersiaran. Besok ialah hari yang kelima kita bersiaran, hari Ahad insya-Allah. Jadi saudara, kita bersiaran membincangkan berbagai-bagai topik, berbagai-bagai spektrum, berbagai-bagai dimensi. Kita menyentuh kehidupan kita yang berpaksikan kepada Islam. Diharapkan tuan-tuan dan puan, tugas tuan-tuan sikit, tugas dakwah tuan-tuan. Tugas tuan-tuan mengangkat martabat agama ialah like and share, bagi tahu sahabat-sahabat, bagi tahu saudara mara. Program pada malam ini tuan-tuan, program pada malam ini menanyakan soalan. Ada soalan terus pergi kepada komen, tuan-tuan type terus, hantarkan kepada kita tuan-tuan. Type terus, hantarkan kepada kita, insya-Allah saya akan kemukakan dan akan dijawab oleh Al-Fadil Ustaz Akib Abdullah insya-Allah. Jadi kita nak mulakan tuan-tuan, lepas ini kita ada rehat sikit, 2 kali ada rehat dalam 1 minit begitu, untuk kita memberikan sedikit, kata orang, iklan tentang apa yang patut berlaku, apa yang sedang berlaku, dan apa juga keperluan-keperluan untuk sama-sama kita menyumbang, sama ada di Palestin, sama ada Komplek Anjung Husnul Khatimah, sama ada Yayasan Sabah dan sebagainya. Ini kita akan umumkan 2 kali nanti insya-Allah. 20 minit yang pertama dan 20 minit yang kedua, kita akan buat pengumuman itu insya-Allah. Jadi kita nak mula tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah Ustaz. Para penonton, agaknya para penonton pun tidak tahu, suasananya agaknya malam ni berbeza. Saya sebenarnya sedang berada di satu bilik, di salah satu bilik di tingkat 4 Blok A, Institut Jantung Negara IJN. Ada sikit masalah pada jantung saya tuan-tuan dan puan. Malam ni malam yang ketiga saya berada di sini. Kajian demi kajian mereka buat atas beberapa perkara yang berkaitan dengan jantung. Dan insya-Allah bagi saya, apapun di mana pun kita berada, masih boleh bercakap, masih boleh bergerak, masih boleh berjalan, masih boleh duduk, masih boleh baring, masih boleh makan, masih boleh tidur. Kalau itu semua masih ada, tanggungjawab dakwah tidak gugur lagi tuan-tuan. Tanggungjawab mengangkat martabat Islam tidak gugur lagi. Tanggungjawab mengangkat agama tidak akan gugur lagi. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, membantu, memperkuat, memperkokohkan agama Allah, pasti Allah akan meneguhkan kedudukan kamu dan membantu kamu untuk berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah Ustaz Akib, malam ni kita bersiaran Ustaz Akib, alhamdulillah, di bawah banner dia Ustaz Akib, Ustaz Akib pun tahu, malu bertanya sesat jalan. Boleh tak Ustaz Akib mulakan Ustaz Akib? Kalau Ustaz Akib ini peribahasa Melayu sebenarnya. Macam mana kita nak terapkan peribahasa ini dalam amalan-amalan agama kita setiap hari ini? Macam mana? Malu bertanya sesat jalan. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Hasan. Saya pada malam ni untuk bersama-sama dengan tuan-tuan pada puan pada malam ni. Jadi alhamdulillah, bila kita sebut malu bertanya sesat jalan, ya, dia sebenarnya kita umat Islam ni kena belajar, kena bertanya. Belajar dan bertanya itu samalah, ya. Mana kita belajar, di samping itu kita bertanya, ya. Jadi orang yang menghalang daripada belajar ni, ya, dia akan membawa kepada kejahilan. Ya, membawa kepada kejahilan. Sebab itu perlunya kita ini menuntut ilmu. Perlunya kita ini sentiasa berusaha untuk menuntut ilmu. Dalam Al-Quran Allah menyebut fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun.
Oleh itu bertanyalah kamu kepada orang yang berpengetahuan agama jika sekiranya kamu tidak mengetahui. Jadi orang yang tidak mengetahui ini wajib bagi dia untuk belajar, untuk bertanya. Jadi kita tidak boleh kata tahu. Kalau kita tak tahu, jangan kita cakap tahu. Kerana bila kita cakap tahu, seolah-olah kita blok. Kita telah pun menghalang diri kita untuk menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ini disebut sebagai jahil. Kejahilan ini tak boleh. Sebab itu dalam Islam, Rasulullah telah menyebut bahawa menuntut ilmu ini wajib. At-talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu kewajipan, faridah, fardu. Jadi bila sebut fardu ni, mana dia wajib. Sama dah macam kita semayang, sama dah macam kita puasa. Sebab wajib tu tidak ada grade atau ya, tidak ada grade A ke, grade B, grade C ke, tak ada. Dia ada wajib, mana kena buat. Tak buat berdosa. Sebab itu dalam kita menuntut ilmu ni adalah kita wajib. Mana kita bertanya juga ada satu, bila mana kita tak tahu, mana wajib kita bertanya. Kalau kita tak bertanya, kita beramal juga. Kita beramal dalam kejahilan. Mana kita mungkin salah, mungkin betul. Bila mungkin salah, mungkin betul. Jadi ini yang menyebabkan kita tak keluar daripada kepompong kejahilan itu. Sebab itulah di sana disebut jangan jadi jahil murakab. Jahil murakab ni adalah jahil yang tersusun-susun. Mana dia tahu kata dia tak tahu. Dia tahu dia tak tahu, tapi dia tak nak bertanya. Ini nama dia jahil murakab. Ada orang tahu, dia tak tahu. Jadi mana ada orang tak tahu, dia tak tahu. Ini jahil murakab ni. Dia tak tahu, dia tak tahu. Jadi mana dia telah memberikan satu dinding kepada dia untuk bertanya. Sebab itu saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita belajar. Saya pun banyak belajar tu. Kalau saya tak tahu, saya kena belajar. Banyak benda yang kita tak tahu. Jadi makna kita kena belajar. Belajar ini tidak terhad pada sekolah, universiti ataupun tidak terhad pada pusat-pusat pengajian saja. Bahkan kehidupan ini adalah pelajaran kepada kita untuk kita teruskan belajar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang kita ada, kita kongsikan sama-sama, mudah-mudahan ia dapat memberikan manfaat kita bersama tu. Allah. Ustaz, saya tertarik tadi bila Ustaz mengatakan wajib. Menuntut ilmu ini fardu, kan? Menuntut ilmu ini adalah wajib. Kalau kita perlu sampai ke negeri China ke menuntut ilmu dari Mahdi ila Lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Apalagi ilmu mengenai Islam, ilmu akidah, ilmu syariah, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, terutamanya ilmu mengenai ibadah ini. Banyak teknikalitisnya. Jadi untuk teknikalitis itu macam biasa tuan-tuan, kita bukan saja ada ilmu, kita ada kemahiran. We must have got the knowledge, and we have got the skills. Skills kita ni. Skill set kita mesti ada. Dalam sembahyang, macam mana skill sembahyang, macam mana berdirinya, macam mana rukuknya, macam mana sujudnya, macam mana i'tidalnya. Semuanya tuan-tuan, ini adalah area-area yang patut dibereskan. Waktu sebelum remaja sudah dibereskan, waktu remaja dibereskan, waktu dewasa dibereskan, waktu tua bangka macam saya ni umur 73 masuk 74 ini patutnya sudah beres. Itu termasuk dalam kumpulan fardu ain namanya yang perlu dibereskan. Jadi yang Ustaz kata tadi fardu wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib kepada laki-laki muslim dan perempuan muslimah. Jadi tuan-tuan insya-Allah, dan malam ni sebagai salah satu channel, sebagai salah satu saluran kepada ilmu yang wajib tadi, Yayasan Sabha menyajikan program ini pukul 7 pagi dan pukul 9.15 malam. Hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, 5 kali seminggu tuan-tuan. Bukalah automatik insya-Allah. Ada program-program itu, termasuk pada malam ini kita mempamerkan, kita mempersembahkan tuan-tuan, tajuknya Malu Bertanya Sesat Jalan, yang akan dikandali bersama Ustaz Akib dan bersama dengan saya pada malam ini. Ustaz, saya nak memulakannya Ustaz. Dia banyak juga saya terima, kebanyakannya daripada WhatsApp, kebanyakannya daripada SMS. Sebab kita tidak dapat berinteraksi secara audio dan video
oleh kerana kita punya apps tu, aplikasi kita agak limited, kita gunakan Zoom seperti ini, jadi kita tak dapat tangkap gambar yang bertanya dan suara yang bertanya itu. Tetapi kita ada satu ruang namanya komen. Tuan-tuan buka Facebook Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Sekarang ni tuan-tuan kita bersiaran ni ada komen. Tuan-tuan tengok komen. Sekarang ni ada 27 komen. 27 komen. Tuan-tuan pergi kepada komen itu, tuan-tuan boleh type lah. Type lah apa soalan, tuan-tuan datangkan soalan, saya akan sebutkan soalan itu. Tapi sebelum itu, yang saya himpunkan sikit-sikit Ustaz, persoalannya malam ni kita nak konsentrate kalau boleh sebahagian besarnya pada malam ni kepada salah satu ibadah. Rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang pertama ialah kalimah syahadah. Rukun Islam yang kedua ialah salat, ialah sembahyang, tuan-tuan dan puan. Jadi makin banyak lagi, masih banyak lagi dalam buku-buku yang ditulis, dan saya sendiri menulis buku-buku itu, banyak persoalan-persoalan yang ditimbulkan yang belum selesai lagi mengenai sembahyang pun. Macam Ustaz sebutkan tadi, kalau tidak ada ilmu tentang sembahyang, tidak ada kemahiran tentang sembahyang, tidak ada komitmen yang mendalam, ruhiyah tentang sembahyang ini, kemungkinan sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan program seperti ini pada malam ini, kan kita diraikan oleh Ustaz Akib Abdullah ini, tuan-tuan dan puan, maka akan dapat ruang penerimaan, acceptance, the avenue for the acceptance amal kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, berkait dengan salat ni, ada satu persoalan Ustaz yang selalu ditanyakan, ialah tentang niat. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu sikit, kita ni tidak berniat untuk membincangkan secara khilafiyah itu dan ini dan sebagainya. Tidak. Kita ni terus kita pergi kepada Imam Syafi'i. Inilah mazhab yang tuan-tuan yang diikuti oleh teman-teman di Malaysia, teman-teman di Asia, di semenanjung Asia ini, tuan-tuan dan puan, biasanya adalah mazhab Syafi'i. Jadi kita berikan pun tidaklah perbandingan mazhab, tetapi cukuplah untuk pengetahuan awal kita, untuk memudahkan kita, tidak mencelarukan fikiran kita, maka kita pergilah kepada pendekatan Syafi'i dalam jawapan-jawapan yang dikemukakan oleh Ustaz. Jadi Ustaz tentang niat ni Ustaz, ada teman-teman mengatakan, tak payahlah, cukuplah. Kamu dah pergi belakang imam, kamu dah berada di dalam saf, takbir saja. Allah, takbiratul ihram, Allahu akbar. Dan ikutlah apa yang imam buat, kita ikut. Itu sudah dikatakan, sudah membolehkan kita sah dalam sembahyang kita. Dan ada pula satu kaul yang mengatakan, kena sebut satu persatu, kena sebut. Usalli fardhu subhi raka'ataini ada ma'muman lillahi ta'ala, sejak sembahyang fardhu subuh 2 rakaat mengikut imam kerana Allah. Jadi Ustaz, peringkat awal ni, yang ini antara persoalan yang popular yang ditanyakan kepada kita, yang saya kemukakan kepada Ustaz malam ni. Apa respon Ustaz tentang sikit kemuskilan tentang hal niat ini Ustaz? Sila Ustaz. Tentang niat sembahyang ni, memanglah tak ada hadis yang kata nawai asal pada nama kita nak sembahyang tu kena niat usalli fardhu zuhri 4 rakaatin, kan tidak ada dah disebut satu tu. Cuma diaplikasikan ataupun dipermudahkan oleh sebahagian mujtahid kita dalam mazhab Syafi'i, dia permudahkan untuk kita sebagai orang awam untuk nak melaksanakan solat itu, kan. Sebab apa? Yalah, memanglah kita dah berdiri tu niat dah nak sembahyang dah, tetapi lebih elok sebab itu niat ini walaupun kita tak ada hati kita, tapi dalam mazhab Syafi'i dia cuba untuk nak menengkuhkan lagi. Sebab itu dalam hadis Rasulullah sebut innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu dimulakan dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang yang mengikut apa yang diniatkan. Macam Rasulullah sebut niat di situ, sebab di situ ada peranan dia. Ada peranan dia untuk membetulkan qasad kita ataupun niat kita. Kita nak buat apa ketika itu kita nak sembahyang. Cuma dia ungkapkan dengan perkataan usalli itu untuk mempermudahkan kita. Tapi kalau susah sangat, tak payah sebut usalli. Niat bahasa Melayu je. Bahasa Melayu tu, ambil yang bahasa Melayu. Aku nak buat apa ni? Aku nak sembahyang zuhur 4 rakaat. Allahu akbar. Dan kalau susah sangat dah usalli, jadi was-was pula. Ada sebagian yang was-was pula, kan. Jadi kita buang yang was-was tu, kita ambil
yang ambil yang nak mudahkan kita. Sebab itu sini bila kita sebut niat itu penting. Niat itu sangat penting. Niat itu sangat penting sebab yang membezakan antara adat dan ibadat ialah niat. Ya, nak membezakan adat dan ibadat itu niat. Macam kita mandi pagi, kita mandi berum. Apa yang beza mandi biasa dengan mandi wajib? Niat kita. Jadi itu pentingnya niat itu. Jadi sebab itu perlunya kita, kalau boleh kita kita ucaplah usali saja aku semayang subuh 2 rakaat ikut imam kana Allah Ta'ala. Sebut supaya mudahkan untuk kita nak memasang niat itu. Ya, tapi kalau memayahkan kita buatlah cara yang terbaik untuk kita nak memudahkan. Tapi rasanya bila ulama bila mujtahid kita, bila imam-imam mazhab kita telah meletakkan itu tuan-tuan ya, untuk memudahkan kita. Dia permudahkan kita. Tapi kalau payah juga tak tahulah kan. Jadi sebab itulah niat ini sangat penting ya untuk kita nak memulakan solat. Ya, sebab itu niat dalam hadis Rasulullah menyebut bahawa niat itu fungsi sangat penting. Niyatul mu'min khairun min amalih. Ya, niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalan dia. Masya-Allah. Niat itu lebih penting daripada amalan itu. Kita ingat amalan itu penting tak? Niat itu. Niat itu yang membetulkan kita ke mana nak bawanya kita. Ke manakah solat kita nak bawakan. Jadi itu dia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, penting ya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih yang bertanya itu sebab dia prihatin terhadap soal-soal sebegini supaya kita dapat sentiasa memperbaiki amalan kita. Ya, jadi sembahyang ni dia tak boleh sempurna terus 100%. Dia kena belajar sikit insya-Allah. Dari pengalaman kita, dari pembelajaran kita, dari bacaan kita itu, jadi kita dapat belajar ya. Dengan niat, dengan memahami surat doa iftitah, kita mempelajari doa nak faham Fatihah tu kan. Imam Ibn Qayyim buat satu kitab pula, Madarijus Salikin tu. Faham Fatihah ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu saja. Diperhatikan sehalus-halus perbuatan kita, tindakan kita, amalan kita ditulis balik. Apa yang sepatutnya kita faham. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah kami sembah, hanya engkaulah kami minta tolong. Apa dia benda tu? Jadi dalam Fatihah tu sebenarnya banyak rahsia-rahsia kehidupan yang sepatutnya kita laksanakan. Jadi kita balik pada niat tadi, maknanya niat itu membetulkan amalan kita, meluruskan amalan kita, ya, menggaitkan sembahyang kita itu menjadi sembahyang yang terbaik, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, para penonton ya, jawapan yang diberi oleh Ustaz yang pertama, tuan-tuan ya, niat itu akan menjadi pembuka kepada amal ibadat kita sebab apapun amal ibadat dimulai dengan niat sebagaimana hadis yang disebutkan tadi. Adapun yang tentang solat ya tuan-tuan, niatnya tidak lain dan tidak bukan kalau susah sangat bahasa Melayu saja aku sembahyang subuh 2 rakaat kerana Allah. Cukup dah tuan-tuan ya. Yang cantik itu dia kata yang cantiknya diniatkan, kalau betul dikasatkan dalam hati bahawa kita melakukan ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara, jangan jadi dia punya natijah daripada apa yang Ustaz sebutkan tadi, mulai subuh besok tuan-tuan dah menunaikan isyak. Subuh besok kepada siapa yang tidak memasang niat, eloklah tuan-tuan sebagaimana yang dicadangkan, yang disyorkan oleh Ustaz tadi, pasanglah niat besok. Sekurang-kurangnya saja sembahyang fardu subuh 2 rakaat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita nak undur sikit ke belakang Ustaz ya dalam sembahyang ni. Juga banyak pertanyaan tentang ini. Dia katanya, saya lihat ya bila saya pergi tengok teman-teman hari Jumaat ke hari-hari lain di surau di masjid, tengok orang ambil wuduk. Sebelum sembahyang ni kena ambil wuduk tuan-tuan. Mesti ambil wuduk. Tuan-tuan pun tahu, lebih tahu daripada saya. Tapi dia kata bila dia basuh tangan dan basuh muka tu dia kata yang dia belajar lain sikit. Apa yang dipraktikkan tu nampak lain sikit. Sebab kebanyakan kita tak jaga tentang anggota wuduk muka ni, anggota wuduk. Daripada ke mana? Daripada mana dia punya perenggan yang dinamakan anggota wuduk yang berkaitan dengan muka kita. Sebab ada yang mengatakan di depan saja,
Ada yang mengatakan sampai paras bawah dagu ni. Kalau kita ada janggut misalnya, kita tonyoh-tonyohkan janggut itu sebab anggota-anggota yang di mana janggut itu tumbuh, itu juga merupakan anggota-anggota wuduk. Jadi tuan-tuan dan puan, sebabnya orang ni menanyakan kepada saya, concern kepada wuduk ni. Kalau tidak sah wuduk, maka tidak sahlah sembahyang kita, tuan-tuan dan puan. Jadi macam mana halnya tentang ambil yang wuduk, ambil tentang muka. Di mana peta muka, peta wuduk, anggota wuduk yang sebenarnya pada muka kita ni, Ustaz? Sila, Ustaz. Jadi tentang muka, bila kita ambil semayang, ya, semayang, kita kenakan alirkan air kita keseluruhan muka kita. Ya. Jadi bila mana yang katakan muka itu ialah daripada pangkal dahi ni, pangkal ni, sebelum rambut ni sampai ke dagu. Ya. Dan daripada telinga, anak telinga ni sampai ke anak telinga ni. Ini dikatakan muka. Ini muka kita. Jadi kalau kita bawah sikit tak boleh, dia kena sampai daripada pangkal rambut kita sampailah ke pangkal dagu. Ya. Dan bagi bangkai yang ada janggut tak payah tonyoh. Mana dia sapu muka ni, mana dia kena janggut tu, kira dia tak payah tonyoh ke dalam kan. Pasal dia boleh kira muka lah kan. Itu dia. Itu kita kena basahkan muka kita daripada telinga ke telinga, dahi ke dagu kita. Ya, itu dia katakan muka. Termasuklah dia punya yang tersembunyi, celah-celah hidung kita, celah-celah mata kita, ya, kita kena gosok biar kena air sampai. Jangan air tak sampai. Jadi biar air itu sampai ke setiap muka kita. Yang jadi masalahnya kalau sekiranya air itu tak sampai, kita memang keluar je. Ya, tapi kita kena basuh dan gosok, dan kena gosokkan dia supaya air itu sampai ke setiap kulit kita daripada muka kita itu. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan ya, daripada anak rambut kita ni yang sampailah kepada di belakang dagu kita sikit ni tuan-tuan dan puan ya. Daripada anak telinga sebelah kanan sampai anak telinga sebelah kiri, seluruhnya itu dari segi muka adalah anggota wuduk. Dan perlulah kena air. Kalau ada janggut, hanya lalukan air, basahlah janggut tu, tak perlulah ditonyoh-tonyoh gitu tuan-tuan dan puan ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, ini tuan-tuan dan puan, ini ilmu yang kita praktik. Kalau kita selalu misalnya main tepuk-tepuk aja, yang saya tengok kebanyakan, dan saya sendiri tengok, dan ustaz-ustaz pun dalam ceramah-ceramah di masjid surau pun concern macam mana orang ambil wuduk. Ambil main tepuk-tepuk aja, tepuk-tepuk. Sambil dia bercakap, sambil dia bergurau-gurau dengan kawan-kawan sebelah, tepuk-tepuk. Terutamanya anak-anak muda kita dan sebagainya. Yang itu agaknya tuan-tuan dan puan sukar sikit untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan penerangan yang diberikan oleh Ustaz Aqib Abdullah sebentar tadi, besok juga subuh besok tuan-tuan, besok cuti, besok hari Ahad, ambillah wuduk dengan sempurna, basuhlah muka dengan sempurna, daripada awal anak rambut ni sampailah kepada janggut kita ni, sampailah kepada dagu bawah belakang ni, dan kemudiannya daripada anak telinga sebelah kanan, anak telinga sebelah kiri, semuanya mesti dikenakan dengan air wuduk itu, insya-Allah. Yang ketiga Ustaz, para penonton yang hormati sekalian, ini pun soalan-soalan yang saya rasa yang sangat kerap ditanyakan kepada kita di televisyen, di radio dan sebagainya, di masjid-masjid. Bila ustaz-ustaz buka soalan, tuan-tuan buka soalan, kadang-kadang ustaz tu cerita mengenai Isra' Mi'raj, tapi soalan yang dikemukakan adalah soalan harian, mengenai sembahyang, mengenai puasa, mengenai zakat, mengenai ambil wuduk, mengenai sentuh batal tak batal dengan isteri dan sebagainya. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, maknanya ada soalan-soalan popular, dan soalan-soalan popular inilah yang kita ketengahkan untuk dijawab oleh Ustaz Aqib, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan, dua soalan tadi rasanya jelas kepada kita insya-Allah. Yang ketiga Ustaz yang kita nak tanyakan tentang apa, masih lagi tentang solat. Sebab penting sangat ni. Kenapa kita mulakan solat pada malam ni? Sebab solat ni sangat penting. Selepas kalimah syahadah, rukun Islamnya ialah solat. Maka solat itu penting tuan-tuan. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang kepada agama. Terlalu penting tuan-tuan.
Sebab itu kita menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan solat ini, insya-Allah. Okey, yang ketiga Ustaz tentang solat ni, tentang solat berjemaah dan tidak berjemaah. Banyaklah hadis mengatakan 27 kali ganda fadilat sembahyang berjamaah dan sebagainya. Yang cantiknya kalau dekat dengan surau, dekat dengan masjid, jiran kepada surau masjid, bawalah anak laki-laki terutamanya, bawalah diri kita ke masjid dan ke surau, meraihkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi keafdalan, kelebihan antara sembahyang bersendirian dengan sembahyang berjamaah, Ustaz, saya harap Ustaz terangkan betul-betul. Saya hendak coba dengan jawapan ini besok subuh kalau boleh, tapi besok masih lagi kita PKP dan sebagainya. Satu hari bulan nanti tuan-tuan lockdown dan kita total lockdown. Jadi mungkin kita tidak dapat ke masjid, tetapi boleh diamalkan insya-Allah bila tidak ada lockdown nanti insya-Allah. Jadi Ustaz tentang solat berjamaah dengan solat bersendirian itu, macam mana Ustaz? Okey, tentang solat berjemaah dan solat berseorangan. Ya, kata Nabi SAW, as-salatul jamaah afdalu min salatul fardhi bi 27 darajah. Ya, semayang berjemaah itu lebih baik, lebih afdal daripada semayang berseorangan sebanyak 27 kali ganda. Jadi bukan sikit tu, banyak. Jadi menjadi kewajipan bagi orang lelaki. Ya, jadi kewajipan. Mana wajib lagi? Wajib dia perlu sebahagian ulama mengatakan. Sebahagian ulama mengatakan tidak ada sembahyang berjemaah kecuali di tempat masjid ataupun surau. Yang mana dia tak ada sembahyang jemaah di rumah. Itu sebahagian ulama mengatakan begitu. Walaupun ada sebahagian ulama mengatakan adalah sembahyang di rumah berjemaah di rumah kan. Tapi sebahagian ulama mengatakan sembahyang berjemaah hanya di masjid dan di surau. Jadi maknanya wajib kita pergi ke masjid dan ke surau. Menjadi tanggungjawab kita orang lelaki. Ya. Jadi semayang ni satu benda yang macam mana Datuk sebut tadi, satu benda yang sangat penting. Ya, sangat penting. Ya. Jadi kita nak buat dengan cara yang terbaik. Dan terbaiknya semayang di surau dan juga di masjid. Dan kelebihan dia pun berganda. Berganda-ganda. Bukan sikit berganda sikit. Banyak pula berganda dia. Ya. Dan rugilah bagi mereka yang mempertahankan sembahyang bersorangan di rumah ni. Kena dapat satu. Kan? Orang nak bagi 27, dia dapat satu je. Jadi rugi. Sebab itu, jadi kita berusaha bersungguh-sungguh untuk solat di masjid. Para sahabat Nabi, ya alaihi wassalatu wassalam, mereka ini sembahyang berjemaah di masjid. Sampai ada yang merangkak pun pergi. Sampai ada yang bertongkat pun pergi. Sebab apa? Pentingnya sembahyang di masjid. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan dan ini adalah kekuatan kita umat Islam ya untuk mengimarahkan masjid. Mengimarahkan masjid itu ya, dia sebenarnya benefit dia memanglah pada kita, tapi bukan pada kita, pada umat ini. Kita nak membina umat ini dengan sembahyang berjemaah di masjid. Jadi bila sesuatu pernah seorang Yahudi mengatakan kamu jangan harap orang Islam nak menang selagi sembahyang subuh mereka tak sama dengan sembahyang Jumaat. Mana apa tu? Mana kita digalakkan untuk sembahyang. Dan Yahudi sangat takut kalau kita umat Islam dapat membudayakan sembahyang di masjid ataupun di surau. Dan secara berjemaah. Dan mereka sangat takut. Dan inilah jiwa-jiwa yang kita kena bina, tuan-tuan. Kita kena bina kembali orang yang sembahyang di masjid ini, kita kena bina. Kita kena bina anak-anak kita. Kita bina ya, Datuk Ali Hasan selalu sebut ya, mana ni generasi muda-muda kita ni ya, yang di depan kita ni, mana dia yang belasan tahun, yang sekolah menengah, mana dia yang datang dah tua-tua belaka dah. Jadi kita nak bina generasi yang sensitif dengan semayang mereka di masjid. Dan semayang itu kita nak buat yang terbaik ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafara. Iaitu batasan ya, orang yang batasan antara kita, yakni orang Islam dengan orang kafir itu ialah sembahyang. Ya, barang siapa yang meninggalkan sembahyang, kata Rasulullah, kafara, dia telah kufur. Ya, walaupun kufur tu boleh ditafsirkan kufur nikmat, kufur macam kufur dia ada martabat dia, tapi dia kufur. Dia martabat dia kufur. Dia bukan orang yang bersyukur. Ya, jadi sebab itu kita kena berusaha untuk memperelokkan sembahyang kita.
bermula daripada niat tadi, bermula daripada sembahyang berjemaah. Ya. Inilah usaha kita untuk memperelokkan solat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita berusaha untuk memperelokkan sembahyang kita. Pertama dengan berjemaah, yang keduanya di masjid ataupun di surau, insya-Allah. Ya, kalau di musim PKP ni tak boleh kata apa dah. Memang kita kena sembahyang berjemaah di rumah, kan? Jangan sembahyang seorang-seorang, sembahyang berjemaah. Ya, mudah-mudahan Allah perlipatkan kali ganda sembahyang berjemaah kita itu, insya-Allah. Alhamdulillah. Ustaz, ini yang kebanyakannya daripada kaum wanita yang menanyakan kepada saya. Dan kesedaran ni di akhir-akhir ni Ustaz tengok ya, di majlis-majlis di mana-mana, sama ada majlis syarahan, majlis seminar, majlis apa-apa pun, di masjid, di surau, di madrasah, di mana-mana. Biasanya kehadiran wanita 80%, kehadiran laki-laki 20% saja. Ambillah kuliah duha misalnya yang Ustaz selalu mengisi dan saya selalu mengisi ya. Dalam kuliah duha yang dibukakan kepada semua. Biasanya kuliah duha tu 80%, 90% orang-orang wanita, 20%, 10% orang laki-laki. Okey, maka timbullah pertanyaan daripada kaum wanita ni. Apa dia kata Ustaz ya? Saya ni kata dah bagi tahu suami saya, dah bagi tahu suami saya. So, Ustaz, apa ni ayah pergilah ke masjid, ayah ke masjid, solat. Pasal dia dah tahu dah. Pasal isteri kita dah mengikuti program-program ilmu dah bercambah dalam dada dia, dah ada di ruang-ruang hati mereka, dah ada penghayatan ilmu itu, maka dia nak transfer ilmu itu kepada suami dia yang jarang pergi masjid, yang jarang memandang masjid, yang jarang memandang surau dan sebagainya. Maka isteri cubalah mencadangkan kepada suami, bang, ke masjidlah bang, ke masjidlah bang, ke masjidlah bang. Sebaliknya, dengan muka yang masam, dengan muka yang bengis, ya, suami itu menidakkan cadangan ataupun syur daripada isteri yang sedemikian itu. Jadi untuk wanita, untuk isteri yang masuk dalam kumpulan ini, kalau kita berada di kasut isteri itu sekarang ni Ustaz, ya, apa yang sepatutnya respon kita dan macam mana suami yang bengis itu, tiba-tiba bengis, sebut tentang sembahyang, sebut tentang cadangan ke masjid, nampak bengis dan menidakkan, kadang mengutuk suami isteri yang mengajak, yang meminta, yang mengesyorkan supaya suami dan anak lelaki ke masjid menunaikan solat berjamaah. Macam mana Ustaz? Jadi bagi lelaki-lelaki yang garang-garang ni, ya. Yang garang ni, orang lelaki ni pun ada satu hal juga. Jadi dia sombong, ya. Dia sombong dan dia tak tahu, dia tak mengaku tak tahu. Dia sombong. Ya. Jadi ini satu penyakit juga. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya hidayah ini adalah milik Allah. Tak boleh nak paksa-paksa pun. Kan? Jadi alhamdulillah orang perempuan yang selalu ke masjid, selalu ke majlis ilmu, ya, kita teruskan. Jangan kita ganggu. Itu perjalanan yang itu dah cara hidup yang terbaik, kan? Bahkan menjadi kefarduan pada si suami, ya, menggalakkan isteri untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Kalau dia tak bagi, mana dia? Atas dia kena mengajar isteri dia. Kalau dia tak mampu sebab itu, dia kena suruh isteri dia pergi menuntut ilmu. Ya. Okey. Seperti saya sebut tadi bahawa hidayah adalah milik Allah, bukan milik manusia. Kita suruh orang macam-macam, ya, tapi kalau dia tak mahu, nak buat macam mana? Kan? Jangan susah hati kakak-kakak sekalian, ya. Kalau kakak dah beritahu dah abang tak mau pergi juga, ya. Jadi dosa suami dia tak patah balik kepada isteri. Dia berbeza. Kalau isteri tak mau sembahyang, suami suruh sembahyang, isteri tak mau sembahyang juga. Itu dosa isteri patah balik ke suami. Tapi kalau dosa suami, dia tak patah balik ke isteri. Jadi itu dia. Jadi makna dia, kita doalah, ya, sambil kita berusaha, kita bangun tengah malam berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kau campakkanlah hidayah pada suami aku ini. Ya, biarlah dia mudah, yang berat jadi ringan untuk dia pergi solat berjemaah. Dan kita juga tuan-tuan dan sekalian, ya, bukan kepada suami, kepada isteri dan suami saja. Anak-anak kita, macam Datuk selalu sebut, ya, mana anak-anak yang belasan tahun yang tak pernah pergi sembahyang masjid, surau. Ini satu masalah juga, ya. Tak mau lekat di surau, pasal apa? Tapi tempat lain dia pergi. Ya. Seperti kafe dia pergi, tempat mall dia boleh pergi, tapi ke surau masjid dia tak mau pergi tu. Pasal apa ni?
Sebab dia hidayah dia hak milik Allah. Kita hanya lorong pada dia. Minta didik dia daripada kecil supaya dia pergi ke masjid, supaya dia pergi ke masjid, ya. Ya, kemudiannya kalau dia dan doa kepada dia, doa, ya Allah, kurniakanlah anak-anakku yang sentiasa terikat hati dia di masjid. Dia terikat hati dia di masjid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, marilah kita usahakan, ya. Kita bina generasi yang muda-muda ni, mudah-mudahan mereka lekat dengan masjid. Yang Datuk, yang tadi yang suami yang tak pergi masjid, yang umur 70, yang umur 50 ke atas ni, Datuk, ya. Pasal apa dia tak orang pergi? Pasal muda dia pun dia tak pergi. Allah. Daripada muda pun dia tak nak pergi. Jadi dah tua dia orang nak pergi, dia pasal malu lah. Jadi kita kena bina generasi muda untuk ke masjid. Ikatkan hati dia. Orang yang selalu ke masjid ni, dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa inilah orang beriman. Qalbun yata'allaqu fil masjid. Ya, hati mereka yang sentiasa duduk di masjid. Hati dia walaupun duduk di mana-mana pun ingat ke masjid. Ingat ke masjid. Ini dia petanda orang yang beriman. Orang yang beriman, orang hati dia yang sentiasa bergantung dengan masjid. Subhanallah. Jadi mari kita nak kena bina, ya. Jadi nak didik orang yang hati dia ke masjid ni bukan main 1 hari 2 hari. Kena daripada muda, ya. Dia dah tak apa dah, suami kita dah tua, kita kena bina anak-anak. Kalau dah tak ada anak-anak pun dah tua, cucu kita kena bina biar hatinya sentiasa ke masjid. Ya, jangan lupa, ini adalah satu pendidikan, satu tarbiyah yang kita kena ikat, ya, jiwa-jiwa orang yang beriman dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ustaz, kita nak rehat sebentar, Ustaz. Kita nak rehat sebentar. Dalam rehat ini, ya, para penonton yang hormat sekalian, ya, saya harap sangatlah tuan-tuan dengar sikit, ya, apa juga yang kita nak sebutkan pada masa rehat ini. InsyaAllah, ini pun ibadah. Mendengar ini pun ibadah. Mendengar ceramah pun ibadah. Mendengar hal-hal yang disampaikan Ustaz Akib tadi ibadah. Dan iklan ini pun bukan iklan lara, tuan-tuan. Bukan. Iklan menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia, tuan-tuan, ya? Untuk pengetahuan tuan-tuan, ya, Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan di Bukit Ceraka di Shah Alam di sana akan mula cerocoknya atau pilingnya bermula bulan Ogos yang akan datang ini. Kalau tidak ada agal melintang, kalau teknikalnya tidak ada masalah, kalau misalnya dokumentasinya tidak ada masalah, kalau kelulusannya tidak ada masalah, insya-Allah bulan Ogos maka pilingnya akan bermula. Projek yang menelan belanja 15 juta ringgit, duitnya dapat daripada sumbangan dalam 7 bentuk. Wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah dan fisabilillah. Seluruhnya syariah compliant oleh NGO namanya Yayasan Kebajikan Sabha yang saya pimpin sejak 20 tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Apa gunanya? Kita menyediakan program namanya Pendidikan Hujung Usia Mati dalam Husnul Khatimah. Pendidikan hujung usia mati dalam Husnul Khatimah. Tuan-tuan nanti bila dah siap setahun setengah, bila dah siap, datanglah tuan-tuan, datanglah. Duduk 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam bermojul-mojul. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam dengan penginapannya hotel 3 bintang, makanannya hotel 3 bintang. Bilik-biliknya 1 bilik 2 orang, 1 bilik 2 orang, macam hotel. Ada 125 bilik memuatkan 250 orang nanti, tuan-tuan. Biliknya fully aircon, bilik syarahannya fully aircon, auditoriumnya fully aircon, bilik makannya pun fully aircon dan sebagainya. Kita nak berikan yang selesa, yang terbaik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang dapat menyaingi ketinggian Islam. Jadi kita atas nama Islam, kita nak berikan yang terbaik, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi kepada anak-anak umur 15 tahun ke atas, ada program tersendirinya di Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Kita didik anak ni menjadi anak yang saleh, anak yang salihah, sampai kepada peringkat anak-anak kita nanti, bila tuan-tuan dan saya memejamkan mata, tidak boleh buka lagi mata kita, terbujur menjadi jenazah. Anak kita yang akan menggunakan tangan-tangan mereka. Orang masjid hanya memberikan caranya, prosedurnya orang masjid bagi, tapi tangan yang melakukan jari-jari anak kita. Memandikan jenazah kita, anak kita. Mengkafankan jenazah kita, anak kita. Mengimamkan salat jenazah kita ni, anak kita yang menjadi imam. Afdal anak kita menjadi imam. Kalau suami pula, isteri meninggal, afdal suami yang menjadi imam, tuan-tuan dan puan.
Kemudian meletakkan ke liang lahat jenazah kita ni anak kita. Mentalkinkan anak kita, mendoakan pun anak kita. Dan yang menjaga harta yang ditinggalkan, duit-duit yang ditinggalkan, anak-anak saleh-salihah inilah yang menjagakan. Tidak ada satu sen pun daripada wang yang ditinggalkan itu dibelanjakan bertentangan dengan kehendak syarak. Ini sangat penting tuan-tuan, sangat-sangat penting. Jadi komplek Anjung Sulul Khatimah ni satu-satunya dalam dunia. Tak ada dua, tak ada tiga tuan-tuan. Satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di Selangor yang memberikan ilmu, teorinya, praktisnya, amalannya, tuan-tuan ya, yang tuan-tuan yang mengikuti program itu, insya-Allah 5 modul yang tuan-tuan ikut 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, tuan-tuan boleh datang pada bila-bila masa tuan-tuan lapang untuk sambung modul-modul itu. Habis 5 modul, insya-Allah sudah ada sedikit persediaan untuk bertemu dengan malaikat maut. Sudah ada sedikit persediaan untuk mulut kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bila malaikat maut menyentap nyawa kita, memisahkan daripada jasad kita. Nombor 2, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ya. Inilah sumber dana kita. Sumber dana kita dah kumpul tuan-tuan. Lebih daripada 2 juta ringgit kita dah kumpul. Yang sekarang ni dengan perbelanjaan ada dalam 1.4, 1.3, 1.4 juta yang masih ada dalam tabungan kita insya-Allah. Kebanyakannya hasil daripada buku-buku yang saya tulis. Jualan buku hasil daripadanya masuk dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Buku 3 serangkai tuan-tuan. Buku 3 serangkai. Tuan-tuan tengok di skrin sekarang ni. Buku 3 serangkai itu. Dapatkan buku 3 serangkai tuan-tuan. InsyaAllah buku ini akan menelusurkan jalan kepada kita, jalan ke syurga. Untuk orang yang berumur 30, 40, 50, 60 ada 1 buku. Untuk anak-anak kita ada 1 buku. Dan untuk isteri kita ada 1 buku, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah tuan-tuan dapatkan 3 buku itu tersebut. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, insyaAllah dalam 26 hari bulan Jun nanti, 26 hari bulan Jun, sebulan daripada sekarang lebih kurang sikit sebulan, tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita ada program webinar namanya seminar, workshop, bengkel. Bengkel itu bernama Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Sempena dengan 1 buku yang saya tulis, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Kita nak seminarkan 26 hari bulan, hari Sabtu. 26 hari bulan 6, hari Sabtu, pukul 9.30 pagi sampai pukul 12. Siapa yang akan mengendalikannya? Saya bersama dengan Ustazah Muzayyanah Abdullah. Ustazah Muzayyanah ni aktivis, ustazah, orang yang memberikan ceramah di masjid, di surau serata Malaysia ni, personality TV, personality radio dan sebagainya, juga telah menulis beberapa buah buku, tuan-tuan dan puan. Ustazah Muzayyanah Abdullah akan bersama dengan saya pada 26 hari bulan 6. 26 hari bulan 6 hari Sabtu, tuan-tuan. Jun, hari Sabtu, insya-Allah kita akan berjumpa di alam maya. Tuan-tuan tak payah datang Kuala Lumpur, tak payah datang Petaling Jaya, di rumah masing-masing. Dan orang yang mendaftar sekarang dah ramai yang mendaftar. Daripada Kota Baru, daripada Sarawak, daripada Kuching, daripada Brunei Darussalam, daripada Singapura, sudah pun mendaftar. Tuan-tuan, percuma, tuan-tuan, percuma. Inilah tuan-tuan pemberian, inilah hadiah daripada Yayasan Sabha kepada umat, tuan-tuan dan puan. Percuma, tuan-tuan, bayangkan percuma. Seminar 9.30 sampai pukul 12.30 hari, 26 hari bulan. Percuma, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak menghadapkan kepada 500 orang. Tuan-tuan call kami sekarang. Tuan-tuan call. Cuba tengok tuan. Ada nombor telefonnya. Nombor telefon saya dengan telefon Cik Nisah namanya. Ada 2 nombor telefon. Dapatkan tuan-tuan. Siapa yang nak menyertai program ini tuan-tuan, cukup berikan 4 butir. Nama penuh, nombor telefon, email dan alamat. Berikan tuan-tuan kepada saya pun boleh, kepada Cik Nisah pun boleh. Tuan-tuan tengok nombor telefon tu. Apa yang kami perlu? Nama puan-puan. Apa lagi? Nombor handphone puan-puan. Apa lagi? Email puan-puan. Dan apa lagi? Tuan-tuan, yang keempat ialah address atau alamat rumah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan puan-puan saja, tuan-tuan, tuan-tuan. Tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Sudah tentulah yang akan mengikuti webinar ini, seminar ini. Laki-laki dan perempuan, suami dan isteri. Khususnya sang isteri. Kemudian yang keempat, tuan-tuan dan puan, insya-Allah sebagai juga mengisi tabung komplek Anjung Sulul Khatimah ni, tuan-tuan, kita ada taska, ada 4 taska kita. 3 di Kuala Lumpur, 1 di Bangi. Taska ni kita ambil anak kita asuh, kita didik dalam suasana Islam awal-awal, umur 2 bulan sampai 4 tahun. 2 bulan sampai 4 tahun, tuan-tuan. Taska kita namanya
First Move Childcare Center. First Move Childcare Center yang tuan-tuan juga diasaskan oleh Yayasan Kebajikan Sabah. Bila dapat keuntungan nanti, hasil keuntungan itu dilaburkan terus kepada Yayasan Sabha untuk membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan tengok di skrin sekarang ni. Nombor-nombor akaun, itu nombor akaun kita tuan-tuan. Maybank, tuan-tuan masukkan dalam Maybank, tuan-tuan ambil, kalau ATM tu ambil resipnya, tuan-tuan ambil gambarnya, hantar kepada kami tuan-tuan dan puan. Di bawah tu nombor telefon saya dan nombor telefon Cik Nisah. Kalau ada tuan-tuan yang muskil tentang Anjung Husnul Khatimah, muskil tentang buku, muskil tentang webinar ataupun seminar atau bengkel atau workshop yang akan diadakan pada 26 hari bulan, boleh tanya kepada kami. Tanya saya boleh, tanya Cik Nisah pun boleh, insya-Allah. Apa juga yang berkaitan dengan program-program kita, terutamanya program-program malam ini yang kita buat pada hari Rabu, hari Khamis, hari Jumaat, Sabtu, Ahad pun boleh ditanyakan melalui telefon-telefon tersebut. Yang kedua, yang besar yang kedua tuan-tuan, ini Palestin. Ustaz, Ustaz terangkan sikit Ustaz keperluan-keperluan kita nak membantu teman-teman di Palestin yang dhaif tuan-tuan dan puan. Orang yang suami isteri dhaif, hilang suami tidak ada isteri, hilang isteri tak ada suami, hilang mak tak ada anak, hilang anak tak ada mak dan ayah, dan berbagai-bagai lagi kesengsaraan yang dihadapi sudah berpuluh-puluh tahun, ditekan dan ditindas, dipenjarakan orang Palestin ni oleh orang Yahudi. Ustaz, sila Ustaz sikit tentang Palestin. Terima kasih kepada Datuk Hassan kerana memberi ruang ni pada tak berapa kuat Ustaz punya ni, tak berapa kuat. Kuat ya. Okey, saya cuba usahakan ya. Alhamdulillah Aman Palestin kita sudah menghantar bantuan kecemasan ya. Kecemasan peperangan baru ini selama 11 hari, iaitu nama dia peperangan Saiful Quds ya. Jadi insya-Allah sekarang ni kita dalam arena untuk membantu mereka yang menjadi mangsa-mangsa peperangan. Ya, lebih kurang 5,000 orang yang tidak ada rumah ya, 2 orang yang dah meninggal ya, 1,000 lebih yang cedera. Jadi kita usahakan untuk mereka bagaimana kita nak membantu mereka yang berada di selepas peperangan. Jadi saya merayu kepada tuan-tuan yang bagi mereka yang ingin menaja anak-anak yatim ya, sebagai mereka adalah anak-anak para syuhada ya, bolehlah menghubungi saya 0196227009. Ya, sekali lagi saya ulangi ya, bagi mereka yang ingin menaja ya anak-anak yatim yang mereka yang ditinggalkan oleh ayah mereka yang telah syahid ya, bolehlah menelefon saya 0196227009 ya. Kita masih mencari penaja-penaja anak-anak yatim yang menaja anak-anak para syuhada ya. Sebab orang yang mati syahid ini mereka dapat memberi syafaat sebanyak 70 orang. Jadi mudah-mudahan kita menjadi ahli keluarga mereka yang telah mati syahid, insya-Allah. Itu dia tu. Alhamdulillah. Para penonton yang hormat sekalian ya, macam saya sebutkan tadi, kita di Anjung Husnul Khatimah yang nak didirikan, insya-Allah webinar atau seminar Isteriku Ketua Berada di Syurga, 3 serangkai buku tuan-tuan yang saya tulis daripada 43 buku yang terakhir 3 serangkai tu dapatkan. 3 serangkai buku tu dalam bentuk konvensional, bentuk buku ada, satu lagi dalam bentuk e-book pun ada, e-book yang tuan-tuan boleh baca menggunakan telefon saja. Dengan itu kita sebutkan tentang First Move Childcare Center yang kadang kalau ada keuntungannya disalurkan kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan yang hormat sekalian, dengan Palestin jangan lupa tuan-tuan apa yang disebutkan tadi. Tuan-tuan nak menaja anak-anak yang terbiar, anak-anak yang tinggalkan oleh ibu bapa, anak yatim piatu tuan-tuan dan puan. Marilah kita bersama-sama menaja mereka untuk mereka didik mereka terus menjadi pejuang-pejuang yang akan menyelamatkan bumi Palestin dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan ya, kita balik kepada program kita tuan-tuan ya, iaitu Malu Bertanya Sesat Jalan. Ustaz ya, baru-baru ni Ustaz ya, ada orang membagi tahu saya dia pergi ke RNR, sembahyang di RNR. Dan masa dia sembahyang tu Ustaz, dalam perempuan ya, yang di belakang tu sembahyang, dia kata dia nampak ada satu orang sembahyang tu, sembahyang Zuhur Ustaz. Walaupun ada jemaah yang perempuan ada buat jemaah, tapi dia tidak ikut jemaah seorang-seorang. Tapi dia sembahyang Zuhur Ustaz, dalam 1 minit setengah begitu, 1 minit setengah habis sembahyang Zuhurnya.
di mana tumakninahnya, di mana bacaan rukun qaulinya, di mana rukun qalbinya, di mana rukun fi'linya. Wallahu alam. Cuba tak terangkan sikit dia macam mana caranya sebenarnya. Boleh tak sembahyang zuhur 4 rakaat itu dibuat dalam masa 1 minit setengah tanpa kita memikirkan tentang rukun-rukun. Tertib itu adalah salah satu rukun kepada sembahyang itu. Macam mana Ustaz? Jadi sembahyang ni saya sebut tadi, sembahyang itu kena dilaksanakan dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik. Kan? Kata Imam Al-Ghazali, ya, kalau kita lah nak bagi hadiah pada raja ke, pada menteri besar ke, kita nak bagi hadiah pada dia, kita mesti cari hadiah yang terbaik. Kan? Hadiah yang baik. Kan? Jadi kalau sekiranya kita nak bagi hadiah pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena bagi hadiah yang terbaik. Tiba-tiba kita bagi hadiah yang tak baik, yang 1 minit setengah yang Datuk cakap tadi. Kita bagi semayang 1 minit setengah, kita bagi hadiah seolah-olah kita menempelak dia ataupun kita mempermain-main. Ya, bukan kita nak bagi hadiah dengan ikhlas, tetapi kita nak bagi hadiah dalam keadaan kita nak macam kita main-main. Jadi bahkan bukan Allah suka, Allah akan marah pada kita. Allah akan istilahnya, kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tidak melaksanakan dengan yang terbaik. Bahkan kita cuba memperlekeh-lekehkan amalan tersebut. Jadi bagi pandangan saya memang tak sewajarlah kalau semayang zuhur 1 minit setengah. Kan? Jadi kita buatlah. Ya, yang pertama kita kena jaga apa? Kena jaga rukun semayang. Takbir rukun. Ya. Dan antara rukun semayang itu ada tamakninah. Tamakninah itu apa dia? Ketika setiap gerakan kita semayang itu sama ada berdiri, rukuk, sujud, i'tidal, sujud lagi, ya. Duduk di antara 2 sujud, sekurang-kurangnya dengan perkataan subhanallah. Itu mana tamakninah. Tamakninah mana kita kena dalam keadaan kita semayang dalam keadaan yang tenang. Bukan dalam keadaan kelang kabut. Jadi orang yang kelang kabut ini dia tidak memberi salat itu kepada Allah dengan cara yang terbaik. Ya, jadi itu dia. Jadi makna dia berusahalah kita memperbaiki sembahyang kita. Jadi tuan-tuan, ya saya sebut sekali lagi tuan-tuan, yang mungkin saya tak dapat nak ceritakan apa sembahyang yang terbaik pada hari ini saat ini tuan-tuan, ya. Dan masa saya sejam ni nak cerita habis, kan. Kita kena usaha cari guru kalau kita tak mampu. Ya, cari guru. Kalau kita tak mampu, kita cuba cari guru yang terbaik. Macam mana nak perbaiki solat aku? Macam mana nak perbaiki solat aku? Dari segi bacaannya, dari segi perbuatannya, ya, begitu dari segi hati kita. Yang rukun qalbi itu dari segi hati kita. Ada rukun fi'li, rukun perbuatan kita, ya. Ada rukun qauli, setiap perkataan yang kita sebut itu, kan. Dan juga dari segi hati kita pun kita kena jaga juga. Dan itu dia. Begitu indahnya sembahyangnya. Benefit dia balik pada siapa? Balik pada kita balik. Jadi orang yang sembahyang jaga cantik, ya, sembahyang cara yang baik itu, dia akan memberikan ketenangan pada dia. Kata Nabi SAW, aku nak qurratu a'yun, dia sejuk mata. Bila sembahyang ni, rasa sejuk, tenang fikiran aku. Kan hari ni orang kan semua tak tenang belaka. Mari musim COVID ni macam-macam tak tenang. Semua kelang kabut belaka. Kan? Susah hati belaka, duduk di rumah pula tak ada pergi mana. Susah hati. Jadi alangkah baiknya kita balik solat. Ya, balik dengan kita berzikir kepada Allah. Ya, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Zikir itu termasuklah sembahyang itu adalah menenangkan hati dan jiwa kita. Jadi benefit itu balik pada kita, bukan balik pada orang lain. Balik kepada kita. Kita bina sembahyang kita ini dengan cara yang terbaik, dia yang memberikan benefit itu balik kepada kita. Itu. Jadi mana dia? Marilah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk memperelokkan sembahyang kita. Alhamdulillah. Tadi Ustaz, ya, kita ada 3 rukun Ustaz, ya. Rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Nah, kita nak pergi kepada rukun qauli ni, rukun yang disebut. Dan kita tengok bacaan-bacaan yang disebut, ada bacaan yang rukun, yang wajib, yang mesti disebut, yang mesti dibaca dengan betul, dan ada yang sunat muakkadah dan sebagainya. Saya nak pergi kepada
Isteri ni isteri. Kebanyakan yang menulis kepada saya, yang telefon saya ni, kebanyakannya 98% adalah wanita. 98% adalah isteri. Apa dia kata isteri ni? Saya dah kahwin 27 tahun. Ada satu orang tu. Saya ambil satu orang mewakili yang lain tu lah. Yang lain tu banyaklah cerita-cerita mereka. 27 tahun dah kahwin. Tapi satu benda yang saya tak pernah dengar keluar daripada mulut suami saya, yang saya tak pernah dengar, ialah bacaan Fatihah dia. Bacaan Fatihah maknanya dia tak pernahlah sembahyang berjamaah. Suaminya pun tak pernahlah buka mulut membaca Fatihah dalam waktu sembahyang ataupun di luar waktu sembahyang. Jadi dia tak pernah dengar. Dan suaminya ini pun tak pernah mencadangkan, mengesyorkan kepada anak-anak supaya ada majlis-majlis mentahsinkan Al-Fatihah itu. Memperbaiki Fatihah. Sama ada di rumah, datangkan guru di rumah atau ke masjid dan sebagainya. Tak ada. Itu senyap sepi. Dan saya kata di akhir-akhir ini dengan bantuan sahabat, saya diajak untuk berguru. Dan saya pun bergurulah, belajarlah makhraj huruf, belajarlah tajwid dan belajarlah membaca Quran. Dan saya setelah setahun 3 bulan dia kata, saya dah baca Quran dengan baik. Dulu saya tak boleh baca Quran. Saya hendak sangat suami saya yang saya rasa suami saya ini profesional, dengannya engineer. Tapi saya tak tahu dia boleh baca Quran, tidak boleh baca Quran walaupun dah 27 tahun kami berkahwin dengan dia. Jadi macam mana, apa peranan Al-Fatihah ni? Peranan Al-Fatihah dalam keseluruhan sah tidak sahnya sembahyang kita, Ustaz? Sila Ustaz. Jadi rukun qauli ni ada 2. Pertama baca Fatihah dengan baca tahiyat. Ya, baca Fatihah dengan baca at-tahiyyat mubarakatuh, baca tasyahud akhir tu, ya. Jadi Al-Fatihah ni wajib kita baca dengan betul. Wajib. Sebab kalau tak betul bacaan dia, maka dia boleh membatalkan sembahyang. Ya. Dan kesalahan baca Quran ni ada 2. Pertama disebut kesalahan secara jahr, secara nyata, jelas. Yang keduanya secara khafi, secara tak jelas. Ya. Jadi kalau kesalahan itu jelas boleh membawa memberi makna lain, mana boleh membatalkan sembahyang. Ya. Ya, jadi saya mintalah kepada tuan-tuan, ya, mungkin saya pun tak dapat nak terangkan pada malam ini macam mana bacaan Fatihah yang betul. Ya, jadi kena belajar macam mana nak membetulkan baca Fatihah kita ataupun baca Fatihah. Ya. Ya. Contoh dia, iyyaka na'budu. Kita baca iyyaka na'budu. Kalau tak ditasydidkan, tak dikuatkan iya tu, jadi makna lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dah jadi makna lain, kan? Hanya engkaulah kami memohon pertolongan, hanya engkaulah kami menyembah, hanya engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi kalau iya jadi makna lain. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi kita kena betulkan bacaan Fatihah kita. Sebab bahasa Arab ni dia dari segi makhraj huruf tu kadang-kadang dekat-dekat. Ya. Contoh dia, huruf zal dengan huruf zal. Ya. Zal dengan huruf zal. Dal yang ada titik dia dipanggil zal, ya, keluarkan lidah secara zal, ya. Dal zal pula ra yang ada titik itu. Iza zulzi. Ya, jadi mana itu dah membawa makna lain. Kan? Walaupun kalau kita kalau kita orang Melayu Z saja, Z iza kan. Za kan tak tahu. Yang mana satu, kan. Tapi dalam bahasa Arab dia ada peringkat dia tu. Kan. Macam kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Salah. Sebab baca sedangkan sebut betulnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi tuan-tuan, jadi makna dia kena belajar balik. Ya. Saya ni tuan-tuan walaupun baru jadi imam lagi tuan-tuan, baru jadi imam, saya kalau jumpa orang-orang yang pakar tajwid, saya akan betulkan bacaan Fatihah saya. Sebab apa? Sebab kita ni kadang-kadang lama-lama kita berasa macam betul baca Fatihah kita, tapi sebenarnya dah lari elemen. Dia baca Fatihah, baca Quran ni dia baca tayar kereta juga, kan. Dah lama dia akan lari. Dia akan sedap mulut dia. Jadi kita kena betulkan balik. Jadi saya yang jadi imam tu takut tak betul baca Fatihah tuan-tuan. Saya kena tengok mana-mana orang yang ada Al-Quran, ya, betulkan bacaan dia. Kita baca balikkan dia supaya dia betulkan bacaan dia, tuan-tuan. Jadi jangan malu. Itu kita balik pada topik kita pada malam ini tu, ya.
Jangan InsyaAllah. malu itu sesat jalan kamu. Jadi dalam masalah ilmu ni tidak ada malu, tidak ada sombong, tidak ada rasa kita tahu semua. Ya, tak ada orang yang tahu semua. Bahkan tuan-tuan, kita ni pun banyak benda yang kita tak tahu. Jadi mulalah dengan belajar. Mudah-mudahan dengan belajar ini dapat merungkaikan, dapat mensahihkan, dapat membetulkan segala amalan-amalan kehidupan kita ini. Itu ya, Tok. Alhamdulillah. Yang akhirnya Ustaz aja akhirnya ini pun satu pertanyaan yang saya rasa pertanyaan yang popular, famous pertanyaan ni. Banyak. Ustaz, kebanyakan orang yang bertanya kepada saya, ialah masa zaman remajanya banyak tinggal salat. Bahkan masa zaman dewasanya pun banyak tinggal salat. Di akhir-akhir ini setelah masuk zaman tua, bila dia pergi ke taman, pindah ke taman, balik ke kampung dan sebagainya, maka dia dinasihatkan. Dan banyaklah ustaz-ustaz yang boleh memancing mereka dan menasihatkan untuk menjaga sembahyang. Sekarang ni biasa disebutkan dengan sembahyang Isra, sembahyang Duha, sembahyang sunat yang sedemikian. Pertanyaannya Ustaz, saya yang tinggal banyak-banyak sembahyang tu tidak qada lagi. Yang mana afdalnya? Sembahyang sunat ataupun qada dulu, baru lepas tu nak sembahyang sunat. Macam mana Ustaz kedudukan antara qada dengan sunat ni? Sila Ustaz. Jadi alhamdulillah, ya. Bila banyak soalan tentang solat ni, kita berasa seronok, ya. Sebab apa? Masyarakat kita dah mula nak kembali kepada jalan yang betul. Ya, kalau orang tak mau semayang ni, ini masalah kita dan masyarakat kita, masalah. Tapi kalau bila mana-mana ada ramai orang yang bertanya tentang solat ni, ini menunjukkan kita ini berada di atas jalan yang betul. Jadi tentang semayang ini adalah satu benda yang sangat penting. Sebab itu Nabi SAW menjurus kita, awadakum bis-salah wa hum abna'is sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'il 'asharah. Suruhlah anak-anakku semayang, kamu semayang walaupun umur dia ketika itu baru 7 tahun. Dan pukul mereka umur 10 tahun. Mana apa? Makna pentingnya semayang ini diberi pendidikan yang awal. Ya, tapi tak apalah, sebahagian kita yang dah terlambat, ya, yang dah tua baru sedar, ya. Jadi kita nak perbetulkan diri kita, ya, kita kena mula balik. Kita kena mulakan semayang sebelum terlambat. Sebelum lagi mana tak padam kita ni, mana kita masih awal lagi. Allah. Kita masih awal lagi. Mana kita boleh perbetulkan kehidupan kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, tapi walau bagaimanapun ingat, ya, semayang itu dimula daripada umur 7 tahun. Ya. Tak semayang juga, pukul dia umur 10 tahun. Makna dia penting kita menjaga akan solat kita. Ya. Baik. Cerita tentang semayang qada semayang, ya, dengan semayang sunat. Ya. Bila kita tak semayang, kita kena qada. Kita kena tunaikan balik apa yang telah kita lakukan. Sebab ianya berhutang. Ianya berhutang dengan Allah. Tak dapat tidak, kita kena tunaikan kembali. Ya. Kalau 10 tahun lah kita kena buatlah, kena susunlah. Mungkin setiap waktu kita kena usaha untuk kita mengqadakkan semayang kita. Dalam masa yang sama tidak pula disuruh kita berhenti semayang sunat. Mana dia tak boleh buat semayang sunat. Tak ada pula kita kena qadak semayang baru kena semayang sunat. Tidak. Ya. Kalau kita nak buat semayang sunat pun digalakkan untuk kita lakukan semayang tersebut. Ya. Sebab semayang sunat juga ada benda-benda yang boleh membantu jiwa kita, ya, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi makna dia, jawapan dia, dalam masa yang sama kita kena qada semayang, dalam masa semayang sunat pun tidak dihalang untuk kita semayang sunat. Bukan yang kata-kata mana dia, kamu tak qada semayang lagi, ya, tak boleh semayang sunat. Tidak. Ya. Jadi mana kita boleh buat dua-dua sekali. Jadi dalam masa yang sama kita kena susun kehidupan kita ini dalam kita untuk qadakkan balik apa yang telah berlalu. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita. Allah menerima segala amalan kita. Kalau kita tak sempat nak qada pun, mari kita dah ada perancangan, ya, untuk mengqadaknya. Mudah-mudahan Allah menerima segala taubat kita dan juga Allah menerima segala kelalaian yang lalu dan kita perbetulkan kehidupan kita. Mudah-mudahan sembahyang kita ini menjadi pertolongan kita pada hari akhirat nanti, insya-Allah. Itu. Alhamdulillah. Para penonton yang hormat sekalian, ya, hari Isnin yang akan datang ni, pagi tuan-tuan pukul 7,
saya bersama dengan Ustaz Akib akan bertemu dengan tuan-tuan dan puan pada hari Isnin yang akan datang ni. Bukan hari Rabu, sorry. Hari Senin, hari Selasa kita tidak bersiaran. Hari Rabu yang akan datang. Hari Rabu yang akan datang dengan Ustaz Akib, kita cerita tentang sinaran wahyu, tuan-tuan. Sinaran wahyu. Akhirnya kita akan menjurus kepada Al-Quran, insya-Allah. Tentang macam mana sebutan-sebutan dalam Al-Quran, macam mana caranya membaca Al-Quran, macam mana tajwidnya, macam mana ikhfa'nya, macam mana izharnya, macam mana gunnahnya, berbagai-bagai lagi tuan-tuan dan puan yang kita akan bincang bersama-sama dengan Ustaz Akib. Itu hari Rabu, tuan-tuan. Hari Rabu minggu depan pukul 7 pagi. 7 pagi, tuan-tuan. Pukul 7 pagi. Jadi pada malam besok, tuan-tuan dan puan, pada pagi besok, dua anak muda. Seorang tu namanya Ustazah kita, tuan-tuan dan puan. Ustazah ni seorang hafizah, muda lagi, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tapi mempunyai kekuatan ilmu, kekuatan Al-Quran, kekuatan amal, kekuatan dakwah, tuan-tuan dan puan, yang jarang-jarang berlaku kepada anak-anak muda. Dia belajar di MRSM, dan hafaz Al-Quran dan sebagainya, lulusan daripada universiti, tuan-tuan dan puan, dan dia mempunyai kekuatan untuk mengamalkan, untuk mendakwahkan Islam. Syaurah, nama dia Ustazah Syaurah Ishak. Bersama dengan Wan Suhailan, tuan-tuan. Seorang profesional, alhamdulillah, dalam usia muda dia menjadi pengurusi salah sebuah surau yang agak besar di wilayah Persekutuan ini, di negeri Selangor ni, di Gombak, tuan-tuan dan puan. Jadi dia akan bersama dengan kita besok pagi, tuan-tuan, besok pagi. Mintalah anak-anak muda, ini programnya khas. Tajuk dia, tuan-tuan dan puan, ialah berbagai-bagai halangan, berbagai-bagai perkara negatif yang dilakukan oleh Gen Y, generasi Y. Artinya remaja berumur antara 13 tahun, 14 sampailah umur 22 tahun begitu. Ini kita sebut sebagai Gen Y. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan insya-Allah akan bersama-sama dengan kita besok pagi jam 7. Dan malam, tuan-tuan, malam besok saya tidak ke udara, tetapi saya diambil tugasnya oleh Ustazah Nazirah. Ustazah Nazirah Abu Bakar. Ingat tuan-tuan, dalam musim yang pertama dulu, tajuknya ialah yang dibawa oleh Ustazah Nazirah Abu Bakar ialah fiqh wanita, fiqh muslimat, khas membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fiqh, yang berkaitan dengan wanita. Wanita ni lain sikit fiqhnya dibandingkan dengan lelaki. Orang lelaki tidak ada haid, perempuan ada haid. Orang lelaki tak ada nifas, perempuan ada nifas, berbagai-bagai lagi tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Tuan-tuan dan puan, sebagai penutupnya, jangan lupa tuan-tuan, dermalah, sumbanglah kepada Komplek Anjung Sulul Khatimah dan tuan-tuan, dan Aman Palestin yang bertanggungjawab untuk memberikan sedikit keselesaan dalam hidup supaya anak-anak Palestin itu senyum untuk tajuk mereka, tajuk makanan mereka, tajuk persekolahan mereka, tajuk peribatan mereka, tajuk kehidupan mereka. Inilah yang sedang diusahakan Aman Palestin oleh Ustaz Akib, para orang dan orang pimpinan Aman Palestin di Malaysia ini, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, selain daripada Anjung Sulul Khatimah yang komplek yang kita akan dirikan 15 juta itu, kita memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan. Sumbanglah tuan-tuan. Dalam bentuk wakaf, dalam bentuk zakat, dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk fidyah, amal jariah, fi sabilillah, tuan-tuan. Tolong tuan-tuan. Kita nak bina mahligai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tu tuan-tuan dan puan, insya-Allah buku ada 3 buku tu, jangan terlupa tuan-tuan. Dapatkan buku-buku itu. Sama ada buku yang bentuk konvensional, buku yang bentuk buku, ataupun dalam bentuk e-book, 3 buku itu. Kemudian kita punya Taska, tuan-tuan, First Move Childcare Center, bila ada keuntungan nanti, keuntungan itu pun disalurkan kepada pembinaan Kompleks Anjung Sulul Khatimah. Yang akhirnya 26 hari bulan Jun. Jangan lupa tuan-tuan, 26 hari bulan Jun, webinar. Kita ada webinar, seminar, workshop, bengkel, bertajuk Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan tengok, dia ada poster-posternya. Tuan-tuan, poster ada. Tuan-tuan pergi. Yang belum menjadi, tuan-tuan, yang belum menjadi join kita punya Telegram, tuan-tuan joinlah Telegram kita, tuan-tuan. Banyak manfaatnya. Hari-hari ada new posting.
Qurannya ada, hadisnya ada, cerita ulama'nya ada, cerita-cerita sejarahnya pun ada, cerita-cerita peristiwa Islam di sana sini dalam dunia ini pun ada. Itu tuan-tuan. Join Telegram, pergi kepada link dia, Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan downloadkan Telegram dalam telefon, tuan-tuan pergi kepada link dia, Anjung Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah pada 26 hari bulan 6, 26 Jun, pukul 9.30 sampai pukul 12, saya bersama Ustazah Muzayyana Hamdullah akan mengendalikan program. Nama programnya, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Percuma. Percuma. Orang Indonesia kata gratis. Percuma, tuan-tuan dan puan. Kita nak hadkan kepada 500 orang. Call kami sekarang. Call kami. Ada nombor, tuan-tuan. Ada nombor di situ. Dan untuk menyumbang, tuan-tuan dan puan, untuk menyumbang ni, di skrin sekarang ni, tuan-tuan tengok ya, ada nombor akaun kami ada di situ, dan di bawahnya nombor telefon. Nombor telefon Hasan Ali ada, nombor telefon Cik Nisah pun ada. Apa juga, sama ada menyumbang, sama ada hal mengenai webinar kita, Isteriku Ketua Bidadari Syurga, sama ada buku, sama ada taskar kita, sama ni kita, tuan-tuan dan puan ni, tuan-tuan boleh hubungi kami. Kami akan menerangkannya kepada tuan-tuan dengan lebih detail lagi kalau perlu untuk mendapatkan penerangan lanjut, insya-Allah. Tuan-tuan tengok skrin sekarang, tuan-tuan. Skrin yang di atas tu ialah nombor akaun kita, Maybank, 5642 something. Bawahnya tu ada 2 nombor telefon saya dengan Cik Nisah untuk mendapatkan penerangan lanjut mengenai apa saja program yang dikendalikan oleh Anjung Husnul Khatimah. Jadi jangan lupa Palestin, tuan-tuan. Jangan lupa Palestin ni. Tuan-tuan, kurangkanlah tangisan, kurangkanlah air mata. Nampakkanlah senyum-senyum anak-anak ni, tuan-tuan. Anak yang siang malam diburu oleh Yahudi. Anak-anak yang siang malam diseksa mentalnya oleh Yahudi. Anak-anak siang malam, tuan-tuan, yang bermimpi menjerit memikirkan ayah bonda yang telah meninggal dunia syahid, ayah bonda, oleh kerana yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh Yahudi terhadap mereka, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih kepada Ustaz Akib. Berjumpa dengan tuan-tuan Ustaz Akib bersama dengan saya pada hari Rabu. Pada hari Rabu yang akan datang ini pukul 7 pagi. Hari Rabu pukul 7 pagi berjumpa dengan Ustaz Akib bersama dengan saya, cerita tentang Sinaran Wahyu. Namanya Sinaran Wahyu. Cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan ya. Sekali lagi tuan-tuan doakan saya. Saya sedang bersiaran sekarang ni, tuan-tuan, daripada bilik di Institut Jantung Negara di IJN. Bilik 412, Blok A 412. Tapi tak boleh ada visitors, tuan-tuan. Tak boleh ada visitors. Jadi alhamdulillah saya dah masuk malam yang ketiga pada malam ini. Ada investigation yang nak dibuat mengenai jantung saya. Kita doalah tuan-tuan dan puan mulai agar semuanya berjalan dengan baik, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada mereka yang berada di ICU sekarang oleh kerana COVID, atau yang berada di MAEPS, yang berada di Sungai Buloh, di mana-mana hospital sekarang, yang sedang berada di mana-mana hospital swasta atau kerajaan sekarang ini, yang sedang mengidap tuan-tuan pandemik COVID, yang sedang mengamuk sekarang ini, hari ini sudah ada dekat 900-9,000 orang, tuan-tuan dan puan, dan dikatakan mungkin menjadi 13,000 orang, tuan-tuan nanti. Jadi kita berdoalah semuanya ikut SOP, semuanya. Kalau boleh tuan-tuan, kita benda mask pun 2 lapis, tuan-tuan. Mask 2 lapis, ada face lagi, ada face mask lagi. Tuan-tuan, yang kita pakailah, tuan-tuan, insya-Allah. Jagalah. Yang belum bervaksinasi, kita bervaksinasilah. Saya dos yang pertama pada 18 hari bulan 6. 18 hari bulan 6 di Shah Alam saya akan mendapatkan dos yang pertama, insya-Allah. Jadi saya seru kepada tuan-tuan, kepada perempuan seluruhnya, jangan keluar rumah, jangan tidak pakai mask, jangan tidak basuh tangan, jangan kita terlalu rapat dengan teman-teman dan sahabat-sahabat dan sebagainya. Jangan bersalaman, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Biarlah dikatakan sombong pun tak apalah, kerana kita nak menyelamatkan diri setiap orang, tuan-tuan. Selamatkan kita, selamatkan mereka dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi pada Ustaz Akib. Mudah-mudahan aman Palestin dengan melalui program-program kita yang kita buat ini, insya-Allah meramaikan lagi, memeriahkan lagi sumbangan kepada aman Palestin untuk menyelamatkan teman-teman di bumi Palestin, bumi Anbiya di Palestin itu, insya-Allah. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.